Baik, kita cabut speaker mikrofon ke handphone. Kita pakai suara biasa je. Mungkin tak berapa clear lah, tapi saya tinggikan suara saya sedikit. Baik. Jadi saya tengok baca dalam saya cerita tadi, pada minggu ini, dalam pertengahan minggu saya dapat saya terjaga daripada tidur, bangun, tengok handphone sebelah, tengok WhatsApp. Pukul 2 pagi gitulah, 2-3 pagi begitu. Mesej daripada pengerusi surau saya ni. Dia hantar kepada semua karya, ahli karya Pondok Kemuncak ni. Dia kata dia mendapat invitation. Siapa nak pergi menunaikan solat Jumaat. Okey, menunaikan solat Jumaat. Inilah. Siapa yang pertama, first come first serve. Siapa nak, beritahu dia. Bagus dia. Dia tak ada pilih-pilih lah, walaupun dia ada kuasa, dia open macam tu. Dan saya pun terjaga tu, terus saya jawab. Saya nak pergi. Nama Muhammad Kamil bin Ibrahim, nombor IC bagi, kan, nombor handphone. Allahu Akbar. Dan semalam, malam tadi, saya dapat mesej, dapat kad jemputan. Allahu Akbar. Dah 90 hari ataupun 3 bulan tak pergi semayang Jumaat. Semayang biasa lah, kan. Apa perasaannya? Perasaan dia seronok lah. Sebab saya tak minta. Bukan, saya boleh usaha atas, mungkinlah imam-imam tu kenal saya kot. Ataupun masjid-masjid ni pun, kalau balik kampung pun boleh pergi kot minta jasa baik. Tapi saya tak nak buat macam tu. Saya nak biarlah proses itu berjalan seperti biasa. Maksudnya secara natural. Kalau dah lulus, orang semua boleh pergi, saya boleh pergi, ya. Dan itulah saya punya keadaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bersiap awal lah nak pergi. Dan bawa kereta. Dan saya ingat pintu besar utama tu buka. Saya pun parking kat situ. Tak ada. Kena berjalan. Pintu 7 buka Masjid Negeri hari ni. Gate 7, ya. Berjalan tu, tiba-tiba ada orang berjalan bertentangan arah dengan saya. Dia kata apa kat saya? Tuan, tak boleh pergilah, ada orang tahan. Tak boleh masuk. Saya pun jawab lah, insyaAllah aku boleh masuk. Dia pun tanya lagi, tuan ada jemputan tak? Ada? Ada, boleh lah. Kemudian saya berjalan lagi ke depan sikit lagi, ada seorang lagi tak boleh masuk. Dia pun tanya saya, bang, macam mana nak masuk dalam ni, kena register ke? Okey, saya kata, saya pun cerita lah benda betul kan, benda yang saya dapat. Saya pun kata dapat offer ni daripada karya saya, Pondok Kemuncak ni, surau Pondok Kemuncak ni, pengurusi dia dapat offer daripada pengurusan Masjid Negeri, 5 orang. Jadi dia tanya, saya pun jawab saya nak datang. Oh, macam tu ke? Saya tak ada tu. Tuan daripada mana? Seksyen berapa? Dia pun beritahu lah seksyen berapa. Saya kata jumpa pengurusi. Kok boleh lah. Apa ni untuk minggu depan pula. Jalan lagi. Bila berjalan lagi tu, kereta atas jalan raya tu berhenti, slow, buka tingkap. Dia tanya saya, bang, macam mana nak pergi semayang masjid ni? Nak pergi semayang Jumaat ni? Oh, saya kata dia kena ada kad, kena ada jemputan untuk pergi sana. Tak boleh ni, apa ni. Macam mana nak dapat jemputan tu? Kena register ke? Oh tak, dia hantar melalui karya-karya, surah-surah di bawah karya Shah Alam ni, yang bawah Masjid Negeri tu. Dia hantar situ dan pengurusi maklumkanlah kepada jemaah. Dia tak ramai. Macam saya kata, surau saya 5 orang je. Oh, macam tu. Dia pun beredar penuh kehampaan. Orang nak pergi semayang. Kemudian makin hampir, dah dekat sampai ke gate tu, petugas ramai, menjaga. Kereta beratur panjang, tapi banyak keretanya, tak boleh. Lepas sana, lepas tu minta maaf tuan, minta maaf tuan, minta maaf tuan. Senyum, baik. Tuan-tuan, saya pun pergi, saya pun tunjuk lah dalam handphone saya, kad kad jemputan tu. Sila masuk je. Dia orang tak kenal, pasal pakai topeng mask kan. Dan lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, masuk satu lagi pasar. Dia pun tanya, Ji ada kad ya? Ada? Masuk, sila masuk, dia kata. Jalanlah saya, jalan sampai ke lobi masjid. Oh, petugas. Aduh, ramai kat sana, 4, 5, 6 orang petugas kat sana. Itu untuk bahagian tu lah. Dan yang pertama sekali apa dia buat, nak masuk, nak pergi semayang ni, ada dia punya prosedur dia lah. Jadi yang pertama sekali cek apa ni? Suhu badan kita. Tembak begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah. Dia kata apa kat saya? 37.6.
Syarat kami 37.4 ke bawah. Allah, saya kata dalam hati saya, tak boleh semayang juga hari ni. Tapi dia kata apa? Masya Allah, subhanallah. Haji duduk tepi dulu, berehat dulu. Biar dia turun sikit. Sebab apa? Haji ni berjalan kot. Saya pun memang berjalan lah daripada luar tu, panas kan? Panas kat luar. Kalau duduk dalam aircon, patut turun lah. Adalah 2, 3, 4 orang yang duduk berehat dengan saya. Bukan senangnya nak solat tu. Sekejap lagi, kemudian dalam 3-4 minit dia pun datang tembak balik. 37.1 begitulah. Dan saya dibenarkan naik. Naik atas tu lah saya tengok penuh orang. Dia dah letak dah dia punya tanda-tanda tempat orang boleh solat. Dan saf-saf depan telah penuh. Orang punya semangat dah nak pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Dan pada saat itulah, lepas solat sunat tu saya duduk bertafakur. Ya Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Saya terbayangkanlah yang diceritakan masuk syurga tanpa dihisap. Sebab saya selalu duduk kemping orang, marilah kita masuk syurga tanpa dihisap. Atas dunia pun Allah tunjuk dengan COVID-19 ni ya, 250 orang je boleh solat di sini, di kawasan ni tadi. Dan duduk di situ, ya Allah, kami tak kenal, saya tak kenal. Pasal semua pakai mask apa ni kan, tutup air hidung. Tak. Biasa saya solat ke sini, ramai lah kenal. Tapi yang sebenarnya, ya Allah, pada hari tersebut masing-masing buat endak tak endak semualah. Kita duduk tu dalam keadaan, ya Allah, bersyukur yang kena dapat solat. Dapat solat baru tu, bukan masuk syurga lagi. Dan perasaan ya, perasaan sebab, perasaan sayu, ada timbul lah macam-macam dalam hati ini. Ini bagi untuk orang yang berfikir lah. Dan saya terbayangkanlah yang diceritakan bagaimana bila kita nak masuk syurga besok, penjaga-penjaga syurga semua kata, Assalamualaikum, silakanlah. Masuklah dia kata. Sama juga dengan penjaga neraka. Yang tu tak nak cerita. Pasal apa? Memang berat lah. Panas dia dalam neraka tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, atas dunia ini ada dah Allah tunjukkan bagaimana perasaan kita. Ini dia macam apa? Tak pergi pun tak apa, boleh solat di rumah. Tapi perasaan bila kita pergi tadi, sebab saya lepas 90 hari tak semayang di masjid. Kemudian saya hantarlah mesej cerita. Ramai yang terima kan. Saya cerita, saya dah tulis dalam Facebook saya tentang perasaan ini. Dan ada orang jawab kat saya, dia kata, ya Allah, nak pergi masjid pun kena pakai invitation, dia kata. Dia persoalkan itulah, saya pun jawab lah. Saya kata, masa kita tak ada invitation dulu tak ada kan? Mana ada dulu sebelum COVID-19? Solat subuh penuh tak masjid? Ada masjid, ada surau tu satu saf je. Saya berjalan merata-rata banyak lah. Sebab itu inilah satu pengajaran. Allah boleh tarik bila-bila masa je. Apa yang biasa kita dapat, tiba-tiba Allah tak bagi. Pasal apa kita nak marah orang buat peraturan yang begini? Ada sebab tu. Dan supaya sebab itu yang sebenarnya, mudah-mudahan kita selamat. Lepas ni kita buka semua, pakat ramai-ramai kita pergi ke masjid. Kita balas dendam. Yang selama 90 hari ni, kita tak boleh nak pergi semayang ke masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan bila kita kehilangan sesuatu, barulah kita terasa. Kan berapa ramai yang Masya Allah, Subhanallah, yang selama ini tidak menghiraukan masjid, tidak menghiraukan surau, tak jaga itu. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Ini saya ulang-ulang, saya suka sangat ulang-ulang. Hari ini aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid. Aku nak bakar rumah dia. Orang lelaki lah, orang perempuan tak apa Tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Saya cakap kuat ni, mikrofon tak ada. Tuan-tuan, jangan marah Okey, baik. Hari ni tajuk apa? Nombor apa yang ajaib hari ni? Tajuk tu saya tersilap tulis tu, 900 tahun. 900, yang sebenarnya 950. Apa dia 950? Ini cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh dia kata, Allah cerita apa? Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Allah sebut 950 tahun. Dalam dalam Al-Quran diceritakan. Surah apa ni? Surah Al-Ankabut ayat 14-15. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya,
Maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Taufan sedang mereka berkeadaan zalim dengan apa ni, dengan kufur derhaka. Maka dengan itu kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang turut bersama dalam bahtera, dan kami jadikan bahtera itu satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan memberikan pengajaran insaf kepada sekalian makhluk. Tuan-tuan, peristiwa Nabi Nuh ni, orang semua tenggelam je. Yang tinggal-tinggal sekarang ni, keturunan Nabi Nuh ni, Allahu Akbar, orang baik-baik belaka. Tapi selepas beberapa tahun, jadi jahat balik. Itulah manusia, dia lupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak cerita pada hari ini, yang saya dapat pengajaran, yang saya tulis dalam ni lah, iaitu kisah bagaimana Nabi Nuh berdakwah dengan isteri dan anaknya. Dia duduk dalam kaum dia tu 950 tahun, tetapi isteri dan anaknya meninggal dalam keadaan kufur. Allah kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, dia ni yang sedih sangatnya. Dia kata, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah daripada keluargamu, kerana dia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu daripada menjadi orang yang jahil. Anak Nabi Nuh kufur, tak dengar cakap ayah dia. Sebab itu Nabi Nuh merayu kepada Allah. Dia kata apa? Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu daripada keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar. Engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Tuan-tuan, isteri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, walaupun Nabi Nuh dia telah berjuang lebih 900 tahun lah ya, lebih 900 tahun, tapi anak dan isterinya mati dalam keadaan kufur. Apa pengajaran dia? Ini yang penting ni, pengajaran dia. Kita sekarang ni ada anak, ada isteri, ada suami, dan kita nak semua anak kita, kita nak anak isteri kita, kita nak suami kita masuk syurga lah. Kita boleh berjumpa di apa ni, di syurga nanti, nak masuk syurga dan kekal hidup, kekal abadi di sana. Tetapi untuk memastikan mereka ini dan kita sendiri masuk syurga, dan kalau boleh masuk syurga tanpa dihisap, kena jagalah apa dia, kesemua mereka itu mengikut apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Perkara asas yang utama yang saya selalu sebut, solat lah. Kena jagalah anak kita solat, anak kita yang perempuan jaga aurat kita, aurat dia, dan kita pastikan bahawa mereka dapat solat. Anak lelaki pergilah ke masjid contohnya kan, jaga yang tu. Kita jaga tingkah laku kita, jaga perangai kita, dan insya-Allah lah kita pastikan supaya mereka beriman dan bertakwa. Tetapi kita jangan risau ya, jangan risau. Sebab contoh dah ada dah. Nabi Nuh dia berdakwah 900 tahun. Jangan seriklah, jangan takut. Kita berjuang betul-betul. Jangan lemah semangat, jangan apa. Kita pastikan bahawa keluarga kita yang hampir ini, jiran tetangga kita semua biar okey. Cara yang paling mudahnya, yang paling dah tak ada puasa sangat kan, apa dia? Doa, bangun malam. Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa? Aku nak makbulkan doanya. Ada tak yang nak bertaubat? Aku nak ampunkan dosanya. Ada tak yang nak meminta? Aku nak bagi apa yang dia minta. Tuan-tuan, Allah janji macam tu, kita buat je lah, insya-Allah. Dan kita serahkan pada Allah. Ya Allah, anak aku ni ya Allah tak nak semayang, ya Allah tolonglah kau bukakan pintu hatinya. Aku tak reti dah nak buat macam mana ya Allah. Menangis kita kan. Tambah-tambahnya suami isteri lah. Isteri saya menangis berapa? 6 tahun sebab tak nak pergi haji. Ni kan saya dah cerita siri yang pertama. Menangis dia tetap malam. Ya Allah, tolonglah buka pintu hati suamiku ya Allah. Aku nak menunaikan fardu haji pada usia yang muda, tapi dia tak nak ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hatinya, kau bukalah pintu hatinya. 6 tahun. Dan Allah dah janji macam itu. Lepas pergi, saya pula yang mengajak orang pergi haji kan. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah, bila kita minta Allah bagi. Jadi saya berhenti kat situ, pukul 8 suku dah. Hari ni siapa dapat? Okey, masih lagi tiap-tiap hari kita bagi hadiah. Hari ni 2 buku,
tuan-tuan ada penyumbang ya. Tapi buku tu nanti saya buat keputusan lah, buku apa yang saya nak bagi. Nik Zulfikri Al-Ismaili dengan Nafis Syahnan. Tuan dan puan dihadiahkan buku. Kontak saya 0193154444. InsyaAllah kita post besok. Mudah-mudahan kita bertemu lagi besok. Ada 2-3 nombor lagi saya nak sebut. Lepas tu kita tukar topik lain pula, InsyaAllah ya. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami. Minta maaf kepada masalah-masalah teknikal yang timbul pada hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.